dalam video ini kita akan membincang soalan penilaian akhir khas bagi subjek kalkulus untuk sesi 2 tahun 2021-2022. Seperti apa yang kita tahu, format PA bagi subjek kalkulus ini terdiri daripada dua bahagian, iaitu bahagian A dan bahagian B. Bagi bahagian A, ada 6 soalan dan calon wajib jawab ke 6 soalan ini. Okey, manakala bagi bahagian B pula, dia terdiri daripada 3 soalan, iaitu dari soalan 7, 8 dan 9. Setiap soalan tu 10 markah. Tapi calon hanya perlu jawab mana-mana 2 soalan daripada 3 soalan ni sahaja. Okey, so altogether kita hanya jawab 8 soalan lah. Tapi untuk pelajar, kalau kamu ada masa lagi, jawablah semua soalan. Okay, so that kalau ada yang careless mistake ke, so cikgu kan, pemeriksa dia akan pilih, okay, markah yang kamu akan dapat yang tertinggi. Okay, so next. Okay, kita tengok muka surat kedua adalah senarai rumus. Okay, yang ni nanti kita boleh rujuk bila kita buat. Kalau kamu tak sure, contohnya untuk soalan macam trigon kan, banyak pelajar akan confuse. Bila sin jadi cos, bila cos pula jadi negative sin, dia akan lupa sometimes. Okay, bila dia nak mengambil balik pula, sin jadi negative cos, cos jadi sin, mungkin dia akan lupa. Okay, so it's okay, kita boleh rujuk balik rumus ini. Okay. Okay, so dalam video ini kita akan fokus pada bahagian A sahaja. Okay, so kita tengok soalan 1. Okay. Nyatakan terbitan pertama. So kita nampak saja terbitan pertama, maksud kita tahu dia nak cari apa? dy dx. Okay, so dy dx jika diberi fungsi, okay, dan dia bagi kita fungsi ini. Okay, so sekarang macam mana kita nak bezakan? Okay, senang saja kan? Okay, so first, okay, kita tahu y sama dengan yang ini kan? So jadi jawapan kita adalah sama dengan dy dx. Okay, dy dx. Okey, bezakan y terhadap x adalah sama dengan, masih ingat tak macam mana kita nak bezakan? Kuasa tertinggi darab ke depan, kuasa tertinggi tolak 1, kan? Okey, so 3 darab 5 kita dapat 15. Okey, lepas tu x, okey, 3 tolak 1 kita dapat 2. Okey, so kalau kamu nak jawab secara perlahan-lahan pun bolehlah. Okey, kita buat perlahan-lahan. Okey, tapi untuk pelajar yang cepat, boleh terus dapat jawapan saja, tak salah. Okey, 3 darab ke depan, so kita letak kurungan. Memang di depan ada 5, kita tulis 5. Lepas tu x, okey, 3 tolak 1. Okey, itu cara lambat. So next, tolak 3, okey, darab dengan kuasa tertinggi darab ke depan. So 2, okey, lepas tu x kuasa 2 tolak 1. Lepas tu tambah 9. Kalau kita bezakan 9, so kita akan dapat kosong. Maka jawapan kita dapat apa? 3 darab 5, kita dapat 15. X kuasa 2. Okey. 3 darab 2 akan negatif kan? So negatif 6. X. Itu sahaja. Itu jawapan kita. So 2 markah kamu dah dapat. Okey. So sekarang kita tengok soalan kedua pula. Okey, DP, kirakan. Okey, bila soalan tu cakap kirakan, maksudnya apa? Maksudnya kita kena cari nilai dia lah. Okey, so gantikan Q sama dengan 1. Okey, so sekarang kita cari dulu DP DQ. DP DQ. Okey, so diberi fungsi dia P sama dengan negatif 4 Q kuasa 5 kan? So, seperti apa yang kita buat, negatif 4, kuasa tertinggi darab ke depan, okay? Darab ke depan, darab 5. Lepas tu Q kita, kuasa tertinggi tolak 1. Ini adalah cara macam mana kita nak bezakan. Okay, so lepas tu kita kira. Negatif 4 darab 5, kita dapat negatif 20. Q kuasa 4. Dan diberi dalam soalan tu, diberi Q adalah sama dengan 1. Soalan panggil kita kirakan. Maka, okay, so kita tahu apabila Q sama dengan 1, maka dP dQ adalah sama dengan apa?
Negatif 20. Nampak saja Q, mesti ganti dengan 1 kuasa 4. Jadi, 1 kuasa 4 kita dapat 1. Okey, so negatif 20 darab dengan 1, kita tetap dapat negatif 20. So, itu adalah jawapan kita. Senang saja kan? Macam tu je dapat 5 markah. Okay, next kita tengok soalan yang kedua. Soalan kedua. Cari dy dx bagi fungsi yang ini. Okay, so kalau kita nampak fungsi dia y sama dengan 10. Okay, lepas tu darab dengan x tambah 2 kuasa 2. Yang ni kan, kalau kita nak senang, kita buat macam mana? Kita kena kembangkan dia dahulu. Supaya kita boleh nampak pattern yang kita nak kan? Okay, so first of all, kita nak cari. Okay, cari dulu. Y, sebab kita tahu Y sama dengan 10 darab dengan X tambah 2 kuasa 2. Okay, so sebelum kamu nak bezakan, so kita kena cari apa? Carikan Y dulu. Okay, kembangkan yang ini dahulu. Okay, kita tulis 10. Okay, sekarang ada kuasa 2 kan? Kalau kuasa 2, masih ingat tak cara cepat kita macam mana dapat? Okay, so X. Sebab kita ada 3 bahagian kan? X, okay, sorry. X tambah 2. X tambah 2 dan kuasa, kita nak kuasa 2kan dia. Okay, so sekarang untuk bahagian depan, kita kena tulis apa? Yang bahagian depan ni X kuasa 2. So, kita dapat X kuasa 2. Tambah dengan ketiga-tiga ini kita darab. 2 darab 2 kita dapat 4. 4 darab X kita dapat tambah 4X. Okay? So, next kali, bahagian belakang. Positif 2 kuasa 2. So, kita dapat positif 4. Okay, ini cara cepat yang kamu boleh terus dapat jawapan. Okay, untuk pelajar yang kalau dia nak buat secara cara yang betul lah. Okay, walaupun cara lambat, tapi sebenarnya kuasa 2 itu adalah bermaksud X tambah 2. Hopefully semua ni dah sepatutnya basic dah tahu dah kan? Tambah dengan 2. Okay, darab macam tu. Okay, kamu boleh buat macam tu juga. Depan ke depan. So, X kuasa 2. Lepas tu depan ke belakang. Kita dapat tambah 2X. Lepas tu belakang pula 2 darab dengan X. So, kita dapat tambah 2X. So, lepas tu belakang ke belakang. 2 darab 2. Kita dapat 4. Jadi, jawapan kamu tetap akan dapat X kuasa 2 tambah 4X tambah 4. Sebab kat sini dia sebenarnya 1 markah saja. Kalau kamu boleh cepat, kamu buatlah cara yang cepat. Okey? Senang sikit kan? Okey. So sekarang kita teruskan. Kalau kamu dah kembangkan, okey, yang 10 ni kamu boleh darab masuk. 10X kuasa 2 tambah dengan 40X. Lepas tu tambah dengan 40. Okey? So, kita boleh buat macam tu. Lepas tu, yang ni nilai Y kamu. Sekarang kita nak bezakan Y terhadap X. Okay, sebab soalan dia nak cari dy dx. Jadi, so saya tulis dy dx. Masih ingat tak? Nak bezakan nak guna cara macam mana? Kuasa tertinggi darab ke depan, kuasa tertinggi tolak 1. Kalau dah cepat, kita terus. Kuasa tertinggi 2 darab ke depan. 2 darab 10, kita dapat 20. Kuasa tertinggi tolak 1. 2 tolak 1 dapat 1. 1 tak perlu tulis ya. Okey. Lepas tu tambah dengan okey yang 40x. Kuasa 1, yang ni 1 nak tolak. Jadi kosong kan? So yang x ni kita boleh abaikan. So kita dapat 40 sahaja. Okey, lepas tu tambah 40 ni, bezakan 40, kita akan dapat kosong. So tak perlu tulis apa-apa. Itulah jawapan kita. Okey, dah bezakan. Okey. Next, kita tengok soalan B. Okey. Dia nak kita cari terbitan pertama. Maksudnya nak bezakan Y lah. Untuk soalan ini adalah soalan trigonometri. Okey, kalau sesiapa yang dah lupa, it's okay. Jangan takut dalam exam. Y sama dengan tangent X kan? Okey, kalau untuk soalan ni dah lupa macam mana? Jangan bazir. Jangan just kosongkan tak jawab. Dia nak dy dx. Okay, so soalan ni soalan trigo. Kalau kamu nak cari dy dx, nak bezakan tangent, okay, dah lupa dah. Tangent tu macam mana?
tengoklah formula di depan. Okay? Sebab dia nak cari apa? So, kena familiar dengan formula yang terdapat di depan. So, start dari 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Okay? Semua ini adalah soalan pembezaan formula, rumus bagi pembezaan bagi fungsi trigonometri. Okay? Tadi dia nak kita bezakan apa? Nak bezakan tangent. So, kalau bezakan tangent, kamu dapat sec square x. Dah dapat jawapan. Nampak tak? Okay? Dan saya nak memperkenalkan juga untuk formula atau rumus 12, 13 dan 14. Kalau dah lupa, okay, sorry. 14 bukan. 12 dengan 13. Yang kedua-dua ini pula adalah formula atau rumus bagi pengamiran bagi fungsi trigonometri. Okay, so kalau dah lupa, sebab sometimes kan bila nak ada negatif, positif, lupa. Cos pergi sin, sin pergi cos, lupa kan? It's okay, kita boleh rujuk balik. So untuk yang tadi nak bezakan tangent, kita dapat sec square x. So kita kembali kepada soalan tadi. Okay, so kita dapat apa? Bezakan tangent, terus dapat sec square x. Sec square x. Dah dapat jawapan. Senang je, macam copy saja, betul tak? Okay. So next kita tengok soalan satu lagi. Fm, okay, saya salin dulu soalan. Fm sama dengan negatif 1/10 sin 5m. Okay. Sorry. Sin 5m. Okay. Masih ingat macam mana nak bezakan? Okay. So, kalau nak bezakan Fm, kita akan jadi F prime M. Jangan tulis pula dy dx. Yang ni dia bagi kita fungsi Fm. Okay. Fungsi inilah Fm lah. So, kita kena tulis, nak bezakan fungsi ni, kita kena tulis F prime M. Okay. Sama dengan, okay, masih ingat macam mana yang ni? Kita nak bezakan sin. Kalau bezakan sin dapat apa? Okey, kalau dah lupa, okey, kalau untuk pelajar yang dah ingat balik sin tu akan dapat cos, betul tak? Okey, tapi kamu tak sure macam mana? Okey, kita tengok beza. Okey. Tengok yang mana satu? Beza sin. Rumus dia di beza sin. Bezakan sin. Oh, sin dapat cos. Cos x. Okey. So senang je kita patah balik. Okey. Sin. Okey. So seperti apa yang kita buat, sebab di sini kan dia ada 5M. Nampak tak? Kalau ada 5M maksudnya dia bukan M, bukan sin M, tapi dia 5M. So first kita kena bezakan yang dalam dulu. 5M tu kita dapat 5. Betul tak? So 5. Lepas tu di depan memang ada negatif 1/10. Sin tu tadi jadi cos. So kita salin balik cos. Sin jadi cos. 5M salin balik. Itu sahaja. Okey, senang kan? Okey, so next. Kita kena darab. 5 darab dengan negatif 1/10. Kita dapat negatif 1/2. So yang belakang tu kita just salin balik cos 5M. Itu sahaja jawapan kita. Sangat senang. Okey? So next kita tengok soalan ketiga. Sekarang. d2y dx square. Kalau kamu nampak soalan ni, kamu dah tahu dia nak bezakan kali kedua. Betul tak? Terbitan kedua. So, maksudnya kita kena beza dua kali lah. Okay? Dia bagi kita fungsi y sama dengan negatif 10 x kuasa 5. So, first, kalau kamu nak cari d2y dx square, first kena buat terbitan pertama dulu. dy dx. Okay, kalau nak bezakan macam mana? Kuasa tertinggi darab ke depan. 5 darab negatif 10. Kita dapat negatif 50. X, kuasa tertinggi tolak 1. Kita dapat 4. Okay, so ini adalah jawapan kita. Okay, so untuk dy dx, tapi soalan nak apa? Dia nak d2y dx square. Okay, jadi macam mana? Beza untuk kali kedua. Okay, beza untuk kali kedua. So, kuasa tertinggi 4 darab ke depan. So, kita dapat
negatif 200. Okay, so untuk pelajar yang kalau dia susah kan, dia rasa lambat, okay, macam ni bukan lambat lah, mungkin dia takut dia silap. Boleh je 4 darab ke depan. Just tulis step dia 4 darab dengan negatif 50. Lepas tu X, kuasa tertinggi 4 tu kita tolak 1, oh dapat 3. Lepas tu baru kamu tekan kalkulator 4 darab negatif 50 dapat negatif 200. Okay, macam tu. Habis. Okay, itu sahaja. Senang kan? Okay, next. Cari terbitan kedua. Nampak saja terbitan kedua maksudnya kita nak cari apa? Nak bezakan 2 kali. Okay, nak bezakan 2 kali. Terbitan kedua bagi DMDN. Kalau kamu nampak DMDN ni maksudnya fungsi tersebut, fungsi M itu dah pernah ditebit. Okay, dah pernah dibezakan. Okay, so apa yang kita nak buat di DMDN ini, kita kena bezakan sekali sahaja. Tak perlu 2 kali dah. Okay, sebab kita, kalau terbitan kedua, kita nak cari D2M, DN square. Okay, so sekarang soalan kita, dia bagi kita DMDN. DMDN ni sama dengan negatif 10N tambah dengan 12. Okay, so sekarang kita nak cari pembezaan kali kedua kan. D2M. Okay, jangan tulis D2, D2Y dx square. Bukan, tapi sebab soalan sekarang dia DMDN. So, jadi terbitan kedua ada D2M DN square. Okay, so kita just buat kali kedua saja. Negatif 10N, nak bezakan, kuasa tertinggi 1. So, 1 darab ke depan tetap dapat negatif 10. 1 tolak 1 dapat 0. So, N kuasa 0 dapat 1. So, untuk bezakan 12 memang dapat 0. So, maka jawapan kita adalah negatif 10. Itu saja. Senang kan? Okay, so kita tengok soalan yang berikutnya. Okay, sekarang soalan 4. Okay, untuk soalan 4, dia nak kita bezakan, okay, fungsi 7x kuasa 13 sama dengan 91 x kuasa 12. Okay, untuk soalan ni, sekarang soalan dia nak apa? Dia nak kamu nyatakan. Okay, tadi tu beza. Okay, tadi tu beza. Sekarang soalan dia nak cari apa? Mengambil. Dan kalau kamu tahu, hubungan antara pembezaan dan pengambilan sebenarnya adalah apa? Proses songsangan. Kalau saya bezakan benda ini, saya dapat 91x kuasa 12. Maka, kalau saya mengambilkan bahagian belakang ni, of course saya akan dapat jawapan yang depan balik. Betul tak? Itu je. Itu secret dia. So, jadi, kalau soalan dia nak cari, dan kamu tengok, kalau soalan dia 1 markah je, kamu tahu dah. Mesti soalan tu senang. Okay, soalan tu senang. Kamu boleh je salin balik sahaja. Betul tak? Okay, so 91x kuasa 12 dx. Okay, dx. So, mesti sama dengan apa? Sebab itu adalah proses songsangan. So, kita akan dapat balik jawapan di depan. 7x kuasa 13. Kamu tak perlulah buat sekali lagi. Okay, sebab soalan tu dah ada, dah bagi kamu. Kamu tak perlulah buat pengambilan. Just ikut apa yang diberi. So, salin balik sahaja. Dan jangan lupa tambah C. Okay, sebab soalan yang berikutnya memang nak kamu cari nilai C. Okay, sebab ini adalah pengambilan tak tentu. Kalau tak tentu, memang jawapan kita ada tambah C kan? Okay, sekarang soalan dia dah bagi kita. Cari nilai C. Jika X adalah 1, Y adalah 10. So, sekarang, maksud apa? Maksudnya, apa yang kamu dapat ni, kamu mengambil balik, sebenarnya kita dapat Y itu adalah sama dengan 7X kuasa. Y kita adalah 7X kuasa 13 lah. Tambah dengan C lah. Sekarang diberi X adalah 1, Y adalah 10. Cari nilai C. Kamu nak cari nilai ni. C ni. Okay? So, sekarang, nampak saja Y kita ganti dengan 10. Okay, sebab Y ada sama dengan 10 apabila X sama dengan 1 kan. So, 7, nampak saja X kita kuasa gantikan dengan 1 tambah C. Okay, sekarang 10 sama dengan 1 kuasa 13 memang dapat 1.
1 darab 7, kita dapat 7 tambah C. Okey, sekarang kehendak soalan dia nak apa? Dia nak kita cari C. Maka 7 ini kita kena pindah ke sebelah. Kita dapat 10 tolak 7. Maka jawapan C kita adalah 3. Okey? Itu jawapan kita. Dia nak kira nilai C sahaja kan? Itulah jawapan kita. Okey. So next, soalan B. Dia nak cari kamiran tak tentu. Okey, dia nak cari tak tentu. Okey, so kalau tak tentu macam mana? Okey, so salin balik. Soalan U kuasa 4 tambah 2U per U. Okey, DU. Okey, kalau kita nak jawab soalan macam ni. Okey, saya tulis di tempat yang salah sebab di sini susah nak tengok soalan dia. Okey, untuk soalan B tadi tu, sepatutnya kita soalan A tu, A1 tu, ini saja kita dah dapat full marks. Okey, untuk soalan A2 sepatutnya start dari sini. Okey, sebab kita nak cari nilai C, kita ganti balik nilai X sama dengan 1, Y sama dengan 10. Jadi kamu dapat jawapan C adalah sama dengan 3. Itu adalah jawapan bagi A2. Sekarang kita tengok soalan B tu. Okey, tapi saya tulis di sini. Ini salah lah. Sepatutnya sini. Okey, sebab susah nak tengok. Okey, sekarang saya nak bezakan. Masih ingat tak macam mana nak bezakan, nak mengambil, nak mengambilkan soalan macam tu? Okey, kalau kita nak mengambil, mesti ada pattern dia. Masih ingat tak? Sekarang kalau kamu nampak pattern dia ada dalam bentuk peringkat, dalam bentuk pecahan, ada tingkat atas, tingkat bawah. So yang paling senang, kamu boleh pecahkan dia. Okey, boleh pecahkan soalan ni. Sepatutnya soalan dia juga sama dengan apa? 4U kuasa 4 per U tambah dengan 2U per U. Kurungan DU macam tu. Okey? So, kalau kamu nak mengambil, kita kena buat perlahan-lahan. So, check one by one lah. Kalau boleh mengambil, kalau boleh ringkaskan, kita ringkaskan dahulu sebelum kamu mengambil. Okay, contohnya untuk yang ni. 4U kuasa 4 per U. So, maksudnya atas ada 4U kali 4 kan? Bawah ada sekali saja. So, kalau kita mansuhkan, kita dapat 4U kuasa 3 tambah dengan 2. Kita ringkaskan macam tu, DU. Nampak tak? Soalan yang at first, kita nampak macam complicated. Dia ada tingkat atas, tingkat bawah. Lepas kita ceraikan dia, kita pecahkan dia, dan kamu ringkaskan, soalan tu dah jadi senang. Dan barulah kamu boleh start mengambil. Masih ingat cara pengamilan tak? Kuasa tertinggi, macam mana? Tambah 1, tulis jawapan di bawah. Macam tu kan? Okey, bahagi di bawah. Okey, so kita akan dapat 4U kuasa tertinggi 3 tambah 1. Kita dapat 4. Dapat jawapan kita tulis di bawah macam tu. Tambah dengan 2U. Dan jangan lupa sebab ini adalah kamiran tak tentu. So kita kena tambah C. Okey, so next. Kalau boleh ringkas, kita ringkaskan 4 dengan 4. So, kita akan dapat U kuasa 4 tambah dengan 2U tambah C. Itu adalah jawapan kita. Okey, senang saja kan? Okey, so next kita tengok soalan yang berikutnya. Soalan kelima. Cari pengamilan. Dia nak mengambilkan X darab dengan X tolak 2 dx. Seterusnya, tulis persamaan Y. Okey, soalan nak kamu tulis persamaan Y. Jika X adalah sama dengan 2, Y sama dengan 4. Okey, kita buat soalan ni. Okey, sama juga kalau kita nak buat pengamilan, kena buat apa dulu? Kamu nampak X kurungan X tolak 2. Sebab ada kurungan. So, kita kena bukakan kurungan dulu supaya soalan kamu akan jadi senang. Okey? Nah, salin dulu soalan. So, sebenarnya yang ini adalah sama dengan apa? Kita buka kurungan dulu. Okey? X kena darab masuk. So, kita dapat, X kuasa 2. Okey? X darab dengan negatif 2, kita dapat negatif 2X.
Okay? Kita nak mengambilkan the whole thing. Okay, macam ni. So, next step, dah ringkaskan dah. Betul tak? Dah kembangkan. So, sekarang kita boleh mula mengambil. Mengambil macam mana? Kuasa tertinggi tambah 1 dapat jawapan, tulis di bawah. So, X kuasa tertinggi, 2 tambah 1, kita dapat 3, dapat jawapan, kita tulis di bawah. Macam tu. So, tolak dengan 2X kuasa tertinggi adalah 1 tambah 1, kita dapat 2 per 2. Dapat jawapan, tulis kat bawah. Macam tu. Lepas tu, sebab kita dah start mengambil, so, jangan lupa tambah C. Sebab ini adalah kamiran tak tentu. Okey, seterusnya. Kita tulis secara ringkas. Okey, X kuasa 3 per 3. Tolak dengan sebab 2 dengan 2 boleh ringkaskan. So, tolak dengan X kuasa 2. Tambah dengan C. Okey. Dan bila kita mengambil, memang jawapan ini adalah sama dengan Y. Maka, Y kamu, sebab kita nak patah balik kan, proses songsangan kan. Bezakan yang ini, kita dapat fungsi Y lah. So, Y adalah sama dengan X kuasa 3 per 3. Tolak dengan X kuasa 2 tambah dengan C. Sekarang, soalan tu dah bagi kita, okay, diberi kan. Diberi apa? X adalah sama dengan 2. Dan Y adalah sama dengan 4. Okay, so maka, kalau kita nak buat soalan macam ni, kita kena ganti masuk. Sebab sekarang, dia nak kamu tulis persamaan. Memang persamaan dah ada. Tapi, kita still tak tahu apakah nilai C kamu. Betul tak? Jadi, mengapa dia nak bagi nilai X dengan Y ni? Sebenarnya, dia bagi nilai ni untuk mencari nilai C. Kalau ada nilai C, barulah lengkap persamaan kamu. Faham tak? Okay, so sekarang kita ganti kalau nak cari nilai C ini kan. Sepatutnya ini dah jadi persamaan dah. Kita dah dapat persamaan dah. Tapi hanya untuk bahagian C ni kita tak tentu lagi. Okay. So untuk tentukan nilai C, kita gantikan X dengan Y. Okay. So apabila Y sama dengan 4, nampak aja Y, kita tulis 4. Sama dengan X tu kuasa 2. X ada 2 kan. So 2 kuasa 3 per 3. Tolak dengan 2 kuasa 2 tambah dengan C. Okey, so kita buat perlahan-lahan. Okey, yang ni 2 kuasa 3. 2 kuasa kita 3 kita dapat 8. 8 per 3. Okey, sorry. 8 per 3. Tolak dengan 4 tambah dengan C. Okey, sekarang matlamat kita nak cari nilai C, betul tak? So kalau nak cari nilai C, so C kita ni dia mesti sama dengan 4. Yang tadi tu tolak 4. Kita kena pindah jadi tambah 4. Yang tambah 8 per 3 ni pindah ke sebelah. Kita akan dapat tolak 8 per 3. Maka jawapan kita dapat, 8 tolak dengan 8 per 3. Boleh just tekan kalkulator je lah. Kalau kamu tekan kalkulator, terus kamu dapat 16 per 3. Atau kamu boleh dapat 5 dan 1 per 3. Okey, itulah nilai C kita. Once dapat nilai C, barulah sekarang kita tulis persamaan Y kita. Sebab apa yang kita dapat tadi itu, dia tak begitu lengkap lagi. Okey, kita tak tahu nilai C lagi. Tapi dengan apa yang diberi dalam soalan, dia bagi kamu nilai X, nilai Y. Okey, dengan pasangan X dan Y ini, kamu boleh cari, nilai C itu apa? Sama dengan 5 dan 1 per 3. So, jadi, sekarang kita boleh tulis persamaan yang lengkap. Maka Y kita sama dengan X kuasa 3 per 3. Tolak dengan X kuasa 2. Lepas tu, tambah C itu kita ganti dengan 5 dan 1 per 3. Okey, so itu sahaja jawapan kita. Okey? Tapi kalau kamu nak tulis yang ni dah boleh diterima lah. Tapi ada yang kalau dia tak nak pecahan kan, kita boleh darab juga dengan semua, darab dengan 3. Okey, boleh juga. Okey, ini jawapan kita. Jawapan ni dah boleh diterima, dapat full marks dah. Okey, tapi nak ada pelajar yang kalau dia nak
jawapan dia cantik sikit kan. Okey, kita boleh tulis dengan cara macam tu juga. Tak salah. X kuasa 3 per 3 tolak dengan X kuasa 2. Okey, yang ini kan, dia tak tulis 5 dan 1 per 3. Tapi dia tulis yang ni. Dia pilih yang ni. 16 per 3. Okey. So, di sini kita ada per. Penyebut dia 3 kan. So, kalau nak hilangkan penyebut dia, semua sebutan kita kena darab dengan 3. Jadi, kamu boleh dapat 3Y. So, X kuasa 3. 3 darab dengan 3. 3 tu di bawah tu dah hilang. Tolak dengan, darab dengan 3. Kita dapat 3X kuasa 2. Tambah dengan 16. Okey. Boleh juga kamu dapat jawapan ini. Okey. Tapi jangan risau. Sebenarnya kalau kamu tulis dalam bentuk ini, dah boleh dapat full marks. Okey. Seterusnya, kita nak buat soalan yang ke-6, amiran. Okey. Sama juga di sini ada fungsi trigonometri. So memang tahulah banyak pelajar untuk soalan trigo tu dia akan lupa kan. Okey, kalau lupa jangan risau. Tengok balik apa yang kita dapat di depan. Okey, so sekarang kita buat dulu yang ini ya. Negatif. Okey, kita sebab dia ada negatif, masih ingat tak kalau ada negatif kita boleh tendang dia keluar, betul tak? Macam ni. Bezakan sin X dx kan soalan ni kan. Okey, so kalau kamu nak bezakan soalan ni, sorry ya. Nak bezakan soalan ni sebab kamu nak senang kalau bila nak tengok nak senang kan, negatif ini kamu keluarkan. Okey? Tendang dia keluar. Dia macam negatif 1 lah. Okey? So, kamu just fokus pada bahagian belakang saja. Mengambilkan sin. Dapat apa? Kalau dah lupa, tengok balik formula ke berapa? 14 atau 13 kan? Sekarang kita nak bezakan sin. Kita akan dapat negative cos. Nampak tak? Akan dapat negative cos tambah C. So, jadi di sini kita akan dapat negative cos jugalah. Okay? Negative cos juga. So, untuk soalan ni kan, tadi negatif di luar, kena tulis balik. Lepas tu, bezakan sin, kita dapat negative cos X. Okay? Tambah dengan C. Macam tu. Okay? Seterusnya, ingat tak? Negatif-negatif kena jadi positif. Kalau untuk pelajar dia abaikan negatif ni, nanti jawapan kamu tak akan dapat negatif-negatif lah. Betul tak? So kena ingat bila kamu tendang dia keluar, lepas tu kamu dah dapat sin tu, mengambilkan sin dapat negatif cos. Lepas tu negatif ni kita kena darab balik. Negatif-negatif jadi positif. Maka jawapan kamu dapat cos X tambah dengan C. Okay? Itu sahaja. Okay, next. Sekarang kita tengok pula soalan 2. Okay, soalan 2 dia nak apa? 2, okay, mengambil cos X. Dia dah tendang keluar yang 2 tu kan. It's okay. Dah tendang keluar. Sekarang yang penting tu, kita nak cari balik. Mengambilkan cos dapat apa? Okay, kalau kamu tengok formula yang ke-13 kan. Okay, kamu akan dapat sin. Okay, cos mengambil dapat sin positif kan. So, tulis saja sin X tambah dengan C. Okay. Maka, 2 ni darab masuk, kita dapat 2 sin X tambah C. Okay? Itu sahaja jawapan kita. Senang kan? Satu markah je tengok. So, next. Untuk B ini, soalan dia. Okay, untuk soalan ni, cara tulis dia tak begitu bagus. Sepatutnya kalau nak mengambilkan semua the whole thing kan. So, kena ada kurungan. Okay? Kena ada kurungan. Cara yang betul nak tulis tu adalah macam tu. Kurungan 5 T kuasa 4 tambah 2. Kena tutup balik DT. Okay? So, sekarang kita boleh mula mengambil. Okay, macam mana? Kalau nak mengambil yang ini, sebab ini ada kamiran tentu. Okay, kamiran tentu. So, kita kena buat bracket macam ni lah. Okay, mengambilkan dia. Okay, masih ingat cara pengamiran? Kuasa tertinggi tambah 1. Nampak ular macam ni tu pengamiran lah. Okay, 4 tambah 1 kita dapat 5. Okay, so kuasa tertinggi tambah 1 dapat jawapan. Kita tulis di bawah juga kan. So, 5T kuasa 5 per 5. Okay, tambah dengan 2T. Yang ni perlu tambah C tak? Yang ni tak perlu sebab ini adalah kamiran tentu.
Okay, so next apa yang kita perlu buat? Okay, sebenarnya kita boleh ringkaskan. Okay, so kamu boleh dapat sebenarnya dia ada T kuasa 5 tambah dengan 2T sahaja. Okay, 3, 0. Okay, apa yang kita nak buat tu kita ganti dulu nilai 3 ni. 3, okay, yang bahagian depan tu 3 kuasa 5 tambah dengan 2 darab dengan 3. Okay. Okey, tolak dengan, okey, apabila kurang kosong, ganti masuk, kita dapat kosong lah. Tambah dengan 2 darab dengan kosong, dapat kosong juga. So, overall tolak kosong. Okey, next kita nak cari. 3 kuasa 5, tekan kalkulator. 2, 4, 3. Tambah dengan 6. Maka jawapan kita dapat 2, 4, 9. Sorry. Okey, itu sahaja. Senang kan? Okey, sebenarnya tak susah. Ini adalah bahagian A. Okey. So itu saja untuk video ini. Okay, next video kita akan bincang soalan untuk bahagian B. Okay, thank you semua.